kerana perlembagaan ini merupakan garis panduan pemerintahan untuk semua orang. Bukan sahaja untuk rakyat tetapi juga untuk Yang di-Pertuan Agong, untuk Sultan, untuk Perdana Menteri, untuk Kabinet, untuk hakim-hakim dan semua orang. Mereka semua perlu memastikan bahawa mereka melaksanakan tugas yang terdapat dalam perlembagaan dan juga mengetahui hak dan juga batasan kepada hak mereka yang telah ternyata dan ditulis dalam perlembagaan. So basically, kita punya pilihan raya akan dijalankan sekali dalam 5 tahun dan kita akan memilih kerajaan kita apabila bilangan wakil yang paling banyak ataupun yang bilangan wakil dalam satu pilihan raya adalah berasal dari satu parti ataupun satu parti perikatan. So if they win, the party or the coalition of parties win by a simple majority, then this is the coalition of parties that will get to create the government. Konsep kita seperti yang saya telah nyatakan tadi adalah berasaskan amalan Westminster, England. Walaupun mereka ada sedikit perbezaan, kita boleh membentuk kerajaan yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat, okay? Walaupun berbeza sedikit dengan apa yang berlaku di masyarakat. Rakyat mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih wakil rakyat di peringkat persekutuan, which is Dewan Rakyat, dan peringkat negeri, which is Dewan Negeri, melalui pilihan raya. Dan pilihan raya diadakan secara bebas. Itulah sebabnya kita mempunyai Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memastikan pilihan raya dilaksanakan dengan bebas, dengan adil, dengan telus dan sebagainya. So antara syarat-syarat pilihan raya yang bersih dan bebas adalah ia perlu dijalankan oleh satu badan yang bebas. Itu adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan peraturan yang telah termaktub di dalam perlembagaan. Undang-undang pilihan raya pun ada undang-undang pilihan raya yang spesifik, dan undang-undang ini hendaklah berasaskan prinsip keadilan, memastikan perkara-perkara yang tidak baik ataupun tidak adil tidak boleh dilakukan. Did you know that the rules are so specific? For example, kalau seorang calon ingin bertanding menerusi kempen-kempen beliau, poster-poster pun perlu mendapat kelulusan daripada SP Suruhanjaya Pilihan Raya dan tidak boleh meletak poster di mana-mana saja, perlu mendapatkan permit dan kelulusan dan sebagainya. Dan kalau poster ini tidak mendapatkan kelulusan dan ditampal di mana saja, ini mungkin boleh dijadikan satu alasan untuk mencabar keputusan pilihan raya. So my point is, the rules, the laws are very specific and very strict to make sure that the elections are conducted in a fair and just manner. So ada 3 pihak yang terlibat dalam pilihan raya: badan yang mengendalikan pilihan raya, calon yang bertanding dan juga kita, pengundi. Okay. Kita ada 2 pilihan raya, iaitu pilihan raya umum yang diadakan setiap 5 tahun dan pilihan raya kecil. Okay. Pilihan raya kecil ni biasanya akan dilakukan apabila berlaku kekosongan kerusi, sama ada keputusan pilihan raya itu didapati tidak sah ataupun berlaku kematian ataupun resignation dan sebagainya. Sebagai pengundi, sebelum ini umurnya adalah 21 tahun, tapi insya-Allah untuk pilihan raya akan datang, pengundi berumur 18 tahun pun boleh mengundi dalam pilihan raya. Okay? Dan perlu bermastautin tetap di kawasan pilihan raya, perlu berdaftar di SPR. Ini semua syarat untuk menjadi calonnya, sempurna akal dan tidak muflis. Kenapa perlu sempurna akal? Obviously, takkanlah kita nak menjadi wakil rakyat jika kita tidak sempurna akal. Dan tidak muflis, ini penting. If we are declared to be bankrupt, that means we are not able to manage our own finances properly. Kalau kita muflis, kita mempunyai masalah kewangan, kita di blacklist oleh bank dan sebagainya, macam mana kita hendak mengendalikan amanah rakyat? Dan ini mungkin juga akan membuka kita kepada godaan, dugaan apabila kita mengendalikan projek-projek dan sebagainya jika kita berada dalam keadaan yang muflis. So it's very important for calon rakyat, wakil calon dalam pilihan raya untuk mempunyai kedudukan kewangan yang stabil, tidak muflis dan sebagainya. Okay, dan tidak boleh disabit dengan kesalahan oleh mahkamah dan dihukum penjara 12 bulan atau denda RM2,000 atau dua-dua. So maksudnya, kalaulah you kena saman tak membayar tiket meletakkan kereta di mana-mana saja, okay, ini mungkin akan dikenakan saman, tetapi ini tidak
menjadikan seorang calon itu tidak layak untuk bertanding dalam pilihan raya. But kalaulah orang itu disabit oleh kesalahan dan dikenakan penjara 12 bulan ataupun dikenakan hukuman membayar denda RM2,000 ke atas, ini mungkin akan menjadikan calon itu tidak layak untuk bertanding dalam pilihan raya. Because why do they put this threshold of 12 months jail and RM2,000 fine? Is because takkanlah kita nak menarik kelayakan seorang calon kalau dia kena saman tak bayar tiket kereta parking kan, because that's just a small offence. Tetapi jika orang itu disabitkan kesalahan yang lebih berat, penjara 12 bulan, saman, denda RM2,000 ke atas, that means what he did was not just a simple offence but a serious offence, and you cannot be wakil rakyat representing the people if you have committed a crime of this nature. Okay, so macam mana kita nak mengetahui siapa yang menang dalam pilihan raya, siapa yang menang majoriti mudah. Okay, tetapi kalau parti itu memperoleh 2/3 ataupun mendapat majoriti 2/3, this is even better because it's a very strong government, and as you all remember, when you want to change many aspects of the constitution, most of the time you would require 2/3 persetujuan ahli dalam Dewan Rakyat. So if you have a government that's made up of 2/3 majority, then that's a very strong government. But it is enough to create a government if you have a simple majority. Dokumen berkaitan dengan pilihan raya ni pun akan disimpan selama 6 bulan kerana kalau ada masalah dalam keputusan pilihan raya, kalau ada orang atau calon yang kalah yang ingin melawan keputusan ini boleh dilakukan menerusi petition pilihan raya. Biasanya akan dilakukan 21 hari selepas keputusan rasmi, dan biasanya kes mahkamah akan mengambil masa yang panjang. Tapi untuk kes petition pilihan raya, ia akan dipercepatkan because without deciding who is the actual winner of this particular election, let's say dekat Muar, kita kena percepatkan isu ini di mahkamah, kerana kalau kita tak cepatkan dan mendapatkan keputusan, dan kita tak akan tahu siapakah wakil rakyat yang sah di Muar dan sebagainya. Dalam menjalankan pilihan raya, Suruhanjaya Pilihan Raya memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka lah yang akan mengurus dan mentadbir pilihan raya dan menjalankan pilihan raya secara bebas dan adil. Okay, itulah antara objektif mereka. Mereka perlu memelihara, mereka juga perlu mengawasi dan mengekalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia menerusi pilihan raya yang mereka akan tolong laksanakan dengan adil dan saksama. So they have a very important role to play. Because bayangkan kalau ada ahli SPR yang tidak menjalankan tugasan amanah, itu mungkin akan mempengaruhi keputusan pilihan raya. Mereka juga akan menjalankan pendaftaran pemilih dan menyimak daftar pemilih, menjalankan pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. It's all di bawah tugas Suruhanjaya Pilihan Raya. Mereka pun ada syarat kelayakan seperti tidak muflis, sama seperti reasoning dia ataupun sebab dia sama seperti wakil rakyat yang ataupun calon wakil rakyat, tidak boleh muflis kerana bila kita tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh, mungkin kita lebih cenderung untuk menerima rasuah dan sebagainya. Okay? Dan tidak boleh menjadi mana-mana ahli politik. This is very obvious reason lah. Kalau kita hendak menjadi sebahagian daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, mana boleh kita menjadi mana-mana ahli politik, sama ada dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri, kerana kita mungkin akan punya bias. Okay? Saya rasa itu saja saya ingin berkongsi mengenai sistem demokrasi berparlimen di Malaysia buat masa ini. Tetapi sebelum saya berundur diri, saya hendak pelajar fikirkan sejauh manakah sistem demokrasi berparlimen diamalkan di Malaysia dengan adil dan saksama. Apakah kepentingan sistem demokrasi berparlimen? Dan saya ingin meminta pelajar untuk memberikan pandangan pelajar dengan jujur, supaya jika ada penambahbaikan kepada sistem demokrasi berparlimen yang pelajar ingin lihat dilaksanakan, mohon pelajar untuk memaklumkan apakah cadangan-cadangan tersebut. Sekian, terima kasih.